أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص نية لله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Mafhum daripada ayat ini bahawa telah dekatnya datang qiyamah dan telah terbelahnya bulan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dunia yang kita sedang tinggal di sini, kita tidak akan kekal selama-lama di dalamnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak jadikan dunia ini untuk kita kekal selama-lama di dalamnya. Satu ketika langit yang ada ini binasa, bumi yang kita pijak ini binasa, matahari yang kita lihat ini binasa, bintang-bintang yang di langit itu binasa. Allah Ta'ala tidak ciptakan dunia ini untuk kekal selama-lama. Pasti satu ketika ia akan lenyap, ia akan hancur, ia akan pergi daripada kita. Allah Ta'ala jadikan dunia ini, kata ulama, mazra'atun lil akhirah, satu tempat kita bertanaman di sini untuk kita menuainya di akhirat. Di sini tempat kita menanam, di sana yakni di hari akhirat kita menuai. Jika kebaikan yang kamu tanam di dunia ini, maka kebaikan yang kamu akan tuai di hari akhirat. Jika dosa dan kejahatan yang kamu tuai di dunia ini, maka balasan kejahatan, balasan buruk yang kamu akan tuainya di hari akhirat. Mana ada orang yang tanam biji mentimun, dia menuai buah kelapa. Kalau dah tanam biji timun, tuainya timun lah. Kalau dah tanam biji tembikai, maka yang dia tuai tembikai lah. Apa yang kita tanam di sini, itu yang kita tuai di sana. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia yang kita tinggal ini, apa yang telah berlalu daripada dunia ini lebih banyak daripada apa yang baki sebelum berlakunya kiamat. Allah Ta'ala jadikan dunia ini satu ketika nanti dia akan lenyap daripada pandangan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, bu'ithu ana wa as-sa'atu bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Saya ini diutuskan dengan berlakunya kiamat itu macam dua putung jari, kata Nabi. Lalu Nabi tunjukkan jari telunjuk sababah, satu lagi jari tengah. Macam mana dekatnya jari tengah dengan jari ibu jari dengan jari telunjuk, itulah dekat di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berlakunya kiamat. Dan tidak ada di kalangan manusia yang mengetahui bilakah berlaku kiamat itu secara tepat. Hanya yang mengetahui bilakah kiamat itu secara tepat ialah Allah Tabaraka wa Ta'ala.
la al-anbiya walal malaikah walal awliya. Para anbiya tak ada yang tahu bilakah berlaku kiamat secara tepat. Para awliya tak ada di kalangan mereka yang tahu bahawa mereka ini, bahawa bilakah berlaku kiamat secara tepat. Kalau ada yang dakwa dia tahu kiamat secara tepat, itu bukan wali. Dan tidak ada malaikat yang taat kepada Allah yang tahu bilakah berlakunya kiamat secara tepat. Satu ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa bentuk sebagai seorang lelaki. Malaikat ni laisu dzukuran wala inasan. Malaikat ini tidak kita sifatkan dia dengan lelaki. Kita tak sifatkan malaikat ini dengan perempuan. Ini ijma' warid dalam Quran dan hadis begitu. Pah lagu mana? Hadis Jibril yang kata Nabi dan sahabat melihat Jibril dalam rupa bentuk seorang lelaki. Kata ulama, na'am, malaikat dia boleh ubah bentuknya yang asal kepada bentuk yang lain, hatta pada rupa paras lelaki, tidak pada rupa paras perempuan. Na'am, dalam bentuk lelaki tanpa alat kemaluan yang ada pada lelaki. Ini yang disebut oleh para ulama. Satu ketika datang Jibril kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Biasa Jibril dalam rupa bentuk manusia mirip dengan lelaki namanya Dahyah Al-Kalbi. Tapi kali ini dia datang dalam rupa bentuk yang bukan macam itu. Karena kalau datang dalam rupa bentuk macam itu, mereka kenal Dahyah Al-Kalbi. Tapi datang dalam rupa bentuk bukan macam Dahyah Al-Kalbi. Sebab tu warid dalam hadis, kami tak pernah tengok dia. Kami tak pernah tengok dia. Ditanyanya iman, ditanya ke apakah Islam. Dan antara yang ditanya oleh Jibril alaihi salatu wassalam, mata sa'ah, bilakah berlakunya kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Yang ditanya, yakni Rasulullah, lebih tak tahu daripada yang tanya, iaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Jibril kamu tak tahu tentangnya, saya juga tak tahu tentang bilakah kiamat itu berlaku secara tepat. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bilakah kiamat itu secara tepatnya berlaku. Allah Ta'ala tak akan datangkan kiamat itu dengan tiba-tiba, dengan tanpa didatangkan peringatan dalam bentuk tanda-tanda. Bahkan Allah Ta'ala datangkan tanda-tanda kiamat terlebih dahulu sebelum berlakunya kiamat. Dan kata ulama, berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, kiamat itu baginya dua tanda, alamatul kubra wa alamatul sughra. Ada baginya tanda-tanda yang besar dan ada baginya tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang besar itu ada 10. Disebut di dalam hadis riwayat Bukhari dan sebagainya. 10 disebut di dalam satu hadis. Manakala tanda-tanda yang kecil ini banyak, kathirah, banyak. Tapi disebut kata-kata. Dalam hadis ni 5, dalam hadis tu 6, dalam hadis tu 7, dalam hadis ni gitulah. Dia datang kata-kata. Maka tak datang dalam satu hadis. Yang banyak ni kata ulama boleh dikategorikan pada 3. Tanda-tanda kecil yang banyak ni, ada yang telah berlaku dan dia tidak akan berulang lagi berlaku. Sudah berlaku tak berulang lagi. Satu. Yang kedua, yang sedang berlaku, makin hari dia makin kuat berlaku. 2. Dan yang ketiga, yang belum lagi berlaku tapi pasti dia akan berlaku, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi bila mengkhabarkan sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsu. Nabi bila dia mengkhabarkan sesuatu, itu berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara tanda-tanda yang kecil yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertamanya ialah wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warid dalam hadis di mana Nabi telah bersabda kepada seorang lelaki namanya Auf bin Malik. Nabi kata, Uddud sitam min baina yadayi sa'ah. Hitungkan ada 6 tanda-tanda kiamat. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mauti, yakni wafatnya saya. Wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda yang pertama daripada tanda-tanda kecil kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, wafatnya Rasulullah ini musibatun lil muslimin. Dia adalah musibah buat hati-hati orang Islam ini. Kalau datang musibah yang besar pun setelah wafatnya Nabi, tsunami, gempa bumi, banjir, virus, marilah musibah besar macam mana pun, tidak akan rasa sedahsyat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakan tidak, tuan-tuan, bayangkan mereka yang namanya sahabat ini. Saya beri contoh Saidina Abu Bakar. Abu Bakar ni cintanya kepada Rasulullah, dia kahwinkan Aisyah dengan Nabi, anak dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rapatnya dengan Nabi, pak mertua Nabi. Bila-bila je nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kali dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, tuan-tuan. Orang yang namanya Rasulullah ini, yang ia Muhammad bin Abdullah, adalah seafdal makhluk. Ajmalu khalqillahi alal itlaq huwa Rasulullah. Makhluk yang paling indah, paling tampan ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, hatta dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, warid dalam hadis Allah berikan kepada Nabi Yusuf syatrul jamal, yakni separuh daripada kecantikan dunia Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berikan kepadanya kullal jamal, setiap cantik tu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa ajmalu khalqillah, afdalu khalqillah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling tampan, paling indah wajahnya, rupa parasnya. Bayangkan orang yang tengok dia tak puas. Mata kalau tengok matahari dan tengok dia, kata Hasan bin Thabit, kata Ali bin Abi Talib, kata sahabat-sahabat Rasulullah, kami rasa wajah Nabi lebih indah daripada matahari dan bulan. Dan orang yang macam ini, bila balik ke rumah tak boleh duduk, nak pergi jumpa Rasulullah. Abu Bakar radhiyallahu an, dia balik ke rumah, dia datang balik jumpa Nabi. Di waktu biasa orang tak datang di waktu macam ni, dia datang juga. Nabi kata, kenapa ya Abu Bakar datang kamu di waktu orang lain tak datang di waktu ini? Kata, ya Rasulullah, tak ada lain dan tidak bukan, inni uridu an araka ya Rasulullah, saya hanya nak tengok wajah kamu ya Rasulullah. Hati yang macam ni, bagaimana keadaannya bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Hurairah radhiyallahu an
Tak kerja tuan-tuan ikut. Di mana je Nabi pergi khidmat kepada Rasulullah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah dihafal, dicatat. Dia ni tuan-tuan paling ramai sahabat, paling banyak sahabat yang hafal hadis perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, bila mana dia tengok Nabi, ni dah tengok Nabi semua tak puas, maka dia kata, ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa taqarrat aini. Dia kata, ya Rasulullah, bila saya tengok kamu ni, hati saya jadi gumbira. Orang dulu kan, dia tak kata gembira, gumbira. Dan mata saya jadi happy, mata saya jadi gembira. Bayangkan bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini sahabat bila ada muskilah, bila ada masalah, bila ada hukum hakam yang mereka tak tahu dalam kehidupan mereka menanti akan turunnya wahyu melalui Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad khatamul anbiya, dia adalah penutup bagi sekalian para anbiya. Bila wafatnya Rasulullah, maknanya tidak akan turun lagi apa-apa wahyu daripada Allah, dan makna ini melukakan banyak orang muslim. Musibah bila tak datang wahyu daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Berkat Rasulullah sebelumnya, bila mana Nabi meninggal dunia, di mana lagi? Dan tarbiyahnya Rasulullah di mana lagi? Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, bila wafatnya Rasulullah, dia kata, intaliq bina illa ummil aiman. Dia kata Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar kata kepada Umar Al-Khattab, intaliq bina ila ummil aiman, jom kita pergi ke rumah Ummul Aiman. Ummul Aiman ni yang jaga Nabi dulu, yang salah seorang yang jaga Nabi, yang mengasuh Nabi, Ummul Aiman. Dan dia di akhir hayat dia peluk Islam, jadi waliyun min awliya, waliyatun min awliyaillah. Ini Ummul Aiman. Ummul Aiman ini Nabi sangat buat baik dengan dia. Maknanya masa dia hidup, Nabi datang dan Nabi ziarah dia, bawa sahabat-sahabat dia. Bila wafatnya Rasulullah, sahabat macam Abu Bakar ni, Abu Bakar kata, mari kita pergi ziarah Ummul Aiman. Macam mana dulu Nabi ziarah Ummul Aiman? Macam itulah kita tuan-tuan, ayahanda kita meninggal dunia. Dulu dia ada kawan di masjid tu kan, jemaah dekat masjid tu kawan dia. Maka dulu dia ada buat baik dengan pakcik namanya sekian, dengan makcik namanya sekian. Anak ni nak buat baik dengan bapak dia ni, selain daripada dia ziarah dan doakan mak dia, ayah dia, dia buat baik kepada orang yang ayah dia dulu buat baik kepadanya. Sahabat-sahabat buat macam itu. Orang yang pernah Nabi buat baik kepadanya, maka sahabat-sahabat buat baik kepada mereka. Maka bila datangnya Abu Bakar dan Umar, Ummul Aiman dia menitiskan air mata. Selalunya datangnya Abu Bakar, datangnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, tiba-tiba tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak yang pernah dia asuh dahulu. Maka menangis. Katanya Abu Bakar, ma yubkik? Apa sebab yang kamu menangis? Ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah Ta'ala perbuat kepada Rasulnya, itu lebih baik kepada Rasulnya. Kata Abu Bakar kepada Ummul Aiman. Ummul Aiman kata apa? Dia kata, saya bukan menangis kerana saya tak tahu apa yang Allah Ta'ala perbuat kepada Rasulullah itu lebih baik kepada Rasulullah. Bukan kerana itu saya menangis. Lakin dia kata, qad inqata'a al-wahyu ana abki li'anna al-wahya qad inqata'a minas sama. Saya menangis ini kerana bila wafatnya Nabi, dia khatamul anbiya, dia adalah penutup bagi sekalian Nabi, maka tidak ada lagi Nabi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia khatamul anbiya, dia adalah penyudah bagi sekalian para anbiya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Abu Bakar, bila mana Umar dengar ini, maka kedua-duanya turut menangis kerana mereka tahu makna, apakah makna putusnya wahyu daripada Allah
tabaraka wa ta'ala. Hadis ni riwayat Muslim. Hadis ni riwayat Muslim. Ini tanda pertama bagi tanda-tanda kiamat yang kecil. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, iaitulah Fathu Baitul Maqdis. Baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang sama, Nabi SAW bersabda, wa fathu Baitul Maqdis, dan dibukanya Baitul Maqdis. Dan ini diriwayatkan oleh Auf bin Malik, dan hadis ni riwayat Bukhari. Pada zaman adanya Nabi masih hidup, Baitul Maqdis ni dia bukan berada di tangan orang muslimin. Tidak. Memanglah Nabi yang buat orang yang mula-mula sekali bina Kaabah tu ialah Adam alaihi salatu wassalam. Setelah 40 tahun Nabi Adam bina Masjid Al-Aqsa yang ia sangat jauh dengan Masjid Al-Haram. Dinamakan Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa maknanya ba'id, jauh. Apa nama jauh? Kerana libu'dihi min Madinatil Munawwarah, min Masjidil Haram, min Al-Makkah, afwan. Dia jauh sangat-sangat daripada Masjid Al-Haram, maka dinamakan dia dengan Aqsa. Maka orang yang mula-mula sekali bina dia tu ialah Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam, dan Nabi Adam Muslim. Dan kawasan Baitul Maqdis ini orang muslimun. Maka Baitul Maqdis di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kawasan ini ialah tempat wafatnya para anbiya. Banyaknya anbiya yang wafat di kawasan Baitul Maqdis di Palestin. Maka masa itu berada di tangan orang kufar. Dan Nabi sebut dalam hadis bahawa dia akan dibuka, tapi setelah wafatnya Rasulullah. Bilakah dibuka? Mula-mula sekali. Mula-mula dibuka Baitul Maqdis ini iaitu pada tahun 16 Hijriah. Mengikut bulan Hijriah, iaitu pada 16 Hijriah, orang yang pertama buka Baitul Maqdis itu adalah Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, dia orang yang mula-mula sekali yang buka Baitul Maqdis. Kemudian sedihnya, malangnya, setelah ketiadaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Baitul Maqdis ini dia jatuh kembali ke tangan golongan kufar. Naam, jatuh ke dalam tangan golongan kufar. Kemudian setelah itu dibuka buat kali yang kedua. Setelah itu oleh seorang sultan yang alim. Sultan yang alim, dia sultan dan juga dia seorang yang alim. Pada tahun 583 Hijriah. Pada tahun 583 Hijriah, berbetulan pada 27 Rejab, malam itu sempena malam Isra' dan Mi'raj. Maka dibukanya Baitul Maqdis ini oleh sultan yang alim, namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama yang sangat terkenal, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia ini seorang yang mengikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhabnya dia adalah mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan dia hafal kitab dalam mazhab Syafi'i yang tebal. Namanya Kitabut Tanbih, namanya. Kitabut Tanbih fi fiqh mazhab Syafi'i. Dihafal oleh Imam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia hafal. Juga dia hafal kitab yang namanya Al-Hammasah. Dan kalau dia dengar ada satu majlis hadis, ada orang baca hadis Nabi SAW, maka dia akan rendahkan dirinya, tawaduk dia, maka dia akan hadir untuk dengar sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.
dalam akidah dia seperti perlembagaan di Malaysia, dia ikut Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ini apa tu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Di zaman dia ada seorang alim namanya Ibnu Hibatillah Al-Barmaki. Dia karang kitab dan dihadiahkan kepada Sultan. Sultan telah perintah sekalian madrasah diajarnya akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan antara perkara yang dia buat dan direkod di dalam sejarah ialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia telah memerintah di zaman dia di seluruh negara-negara di bawah taklukan dia, supaya sebelum subuh dilaungkan lebih kurang 2 minit, 3 minit macam tu, beberapa rangkap akidah yang disebut dengan Aqidatul Mursyidah. Ini disebut oleh Imam Suyuti, ini disebut oleh Al-Hafidhul Al-Illan, ini disebut oleh Tajuddin Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, disebut oleh Imam Sanusi dan ramai lagi lah. Dan kata Imam Suyuti, hebatnya dia ini disebabkan dia kukuhkan akidah masyarakat, maka negara di bawah taklukannya kurang berlaku jenayah selama 4 abad kesemuanya. 400 tahun negaranya aman daripada kes-kes yang melibatkan jenayah-jenayah besar. Di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dia inilah tuan-tuan, orang macam inilah orang yang ada ilmu dan orang yang faqih. Inilah yang bebaskan Baitul Maqdis. Dan kalau kita lihat seperti dia, mirip dengannya Sultan di tanah Melayu kita ini, yang dulunya dikenali dengan Sultan yang kelima bagi negeri Selangor, iaitu Sultan Alauddin Sulaiman Shah, yang merupakan Sultan kelima di negeri Selangor. Dia juga seorang yang alim. Dia khutbah di Ulu Langat tu, tiap-tiap hari Jumaat dia naik di mimbar dan dia bagi khutbah, dia buat, dan dia lantik sendiri mufti, tuan-tuan. Dia pilih mufti yang alim mengikut neracanya, sebab dia orang yang alim. Sultan Alauddin Sulaiman Shah ini, bila dibuat kajian pada kitab-kitab dia karang kitab. Antaranya dia karang kitab Pohon Agama. Masih wujud lagi kitab ini, masih diterbitkan kitab ini, karangan Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Dan dia yang lantik mufti yang pertama di negeri Selangor, yang namanya Tengku Mahmud Zuhdi pada ketika dahulu. Dan Sultan antara mufti yang alim, sangat alim mufti ini. Dan bila kita tengok tulisan-tulisannya, macam ulama-ulama terdahulu, dia punya ketepatannya, nukilannya, dia punya kecermatan dalam penulisannya, susunan bahasanya, maka menunjukkan bahawa kelestarian dan kukuhnya faham Ahlus Sunnati wal Jamaah ketika zaman Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, apabila dibuka Baitul Maqdis ini buat kali yang kedua oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 583 Hijriah, kemudian setelah itu jatuh kembali Baitul Maqdis ini di tangan golongan Al-Yahud, sehingga ke hari ini mereka buang nama Palestin daripada peta map, hingga tak ada lagi mereka ambil tanah-tanah. Hingga selayaknya kalau saya katakan, kalaulah boleh saya katakan, rakyat Palestin hari ini, rakyat Palestin yang ia tanpa kad pengenalan dan tanpa pertugeran tanah. Tanah ayah saya, tapi apa bukti? Tak boleh dibuktikan. Saya warga negara sini, apa bukti? Tak boleh dibuktikan. Macam itulah rakyat Palestin hari demi hari mereka berada dalam situasi yang seperti ini. Dan tuan-tuan, antara yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga
orang-orang Islam mereka bersepadu, mereka bersepakat, bersatu, mereka memerangi orang-orang Yahud seluruhnya. Hatta kata Nabi, yaqtuluhumul muslimun, orang Muslim akan bunuh setiap daripada orang Yahud. Hatta yakhtabi al-yahudu min wara'il hajari wasyajar, kata Nabi, takut tak takut di saat penindasan mereka tindas orang Islam dengan setindas-tindasnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang perubatan, dalam bidang ketenteraan, dalam banyak bidang-bidang mereka telusuri untuk menganiaya umat Islam. Maka sampai satu ketika mereka diperangi sehabis-habisnya. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibunuh setiap mereka sehingga setiap daripada mereka lari dan mereka sanggup, kata Nabi, untuk mereka bersembunyi di belakang pokok dan juga batu. Allah Ta'ala khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala dia pencipta bagi segala sesuatu. Dia maha menciptakan manusia boleh berkata-kata, dan Allah maha menciptakan sesuatu yang secara adatnya tak bercakap boleh bercakap. Adatnya, secara adatnya batu tak bercakap. Al-hajar, batu tak bercakap. Pokok biasanya tak bercakap. Allah Ta'ala yang dia maha berkuasa menciptakan segala sesuatu, di waktu ini Allah menciptakan pokok itu dia berkata-kata dan batu itu berkata-kata. Fayaqulul hajaru awis syajar, ya muslimun, ya yahudi, ya abdallah, hadha yahudiyun khalfi, fata'ala faqtul. Kata batu ini atau pokok itu dia cakap kepada orang Muslim. Dia kata, wahai Abdullah, wahai orang Islam, ini dia orang Yahudi yang kamu duk cari dia ni. Ni duk belakang pokok ni. Ni duk belakang batu ni. Dia sembunyi daripada kamu. Datang ke sini dan bunuhlah dia. Maka dia kata macam ini kepada orang muslimin. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa gharqat fa innahu min syajaril yahud, melainkan ada satu pokok yang dia tak cakap macam ini. Pokok yang tak cakap macam ini itu namanya syajarul gharqat. Pokok gharqat, pokok ini dia takkan cakap macam itu. Pokok ini kata Rasulullah, ia adalah pokok orang Yahud. Pokok orang Yahud. Hari ni kalau tuan-tuan tulis di Google itu pokok warqat, maka tuan-tuan boleh tengok rupa parasnya. Dan hari ini halaman-halaman rumah dan pejabat mereka tanam pokok ini. Subhanallah. Sampai di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memadai sampai di sini. Aqulu qawli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.